Assalamualaikum Tavita Bantang, saya Hikmah Juni. Kerjasama Bersatu dan UMNO Sabah diteruskan demi kestabilan politik. Kerjasama antara Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan UMNO Sabah akan diteruskan demi kestabilan politik di negeri ini. Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiande berkata, beliau sependapat dengan pendirian UMNO Sabah untuk meneruskan kerjasama sedia ada menerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beliau berkata ketika ini negara memerlukan satu bentuk kestabilan politik yang padu untuk menangani isu lebih besar iaitu ekonomi dan pembangunan. Dalam satu kenyataan, Ronald yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata pendirian UMNO Sabah harus diterjemahkan ke peringkat nasional. Ia untuk membentuk satu gagasan politik yang dapat menjanjikan kestabilan politik menjelang pilihan raya umum akan datang. Katanya pilihan raya negeri yang lalu harus dijadikan iktibar bahawa rakyat memilih penjajaran baru yang menjanjikan kestabilan politik negara secara keseluruhannya. Sehubungan itu, perpaduan antara parti dalam Perikatan Nasional harus menjadi teras kepada pendekatan dan penjajaran politik yang baru di negara ini. Semalam, Ketua Menteri yang juga Ketua Badan Perhubungan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, memberi jaminan kerjasama antara Bersatu dan UMNO Sabah tidak akan tergugat dengan perkembangan politik yang sedang berlaku di Persekutuan. Naib Presiden APCO menyertai Patista. Naib Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Dr. Lukas Umbul mengumumkan menyertai Parti Solidariti Tanah Airku STAR. Beliau berkata kemasukannya bersama beberapa ahli APCO lain ke dalam STAR dilakukan tanpa sebarang paksaan. Kemasukan Dr. Lukas ke dalam STAR di Keningau disiarkan menerusi Facebook Live. Majlis turut dihadiri Presiden STAR Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Hari ini sebentar tadi kita telah menjalankan upacara penerimaan penyertaan pemimpin-pemimpin daripada parti yang lain untuk menyertai Patista dan Perikatan Nasional pada hari ini. Yang dipimpin diketuai oleh mantan Senator Datuk Dr. Lukas Umbul daripada Tenam, dan beliau telah menyerahkan 2,000 borang keahlian sebentar tadi. Lukas berkata 2,000 orang dari Dun Melalap dan Dun Kemabong turut menyerahkan borang menyertai STAR hari ini. Tindakannya itu kerana mahu membantu STAR berkembang di Tenom tanpa mengira latar belakang. Harapan saya seperti juga harapan yang berhormat Datuk Seri Presiden, iaitu kita ingin menggabungkan ahli-ahli parti yang ada dalam kumpulan KDN untuk dapat bersatu dalam satu parti, satu gagasan dalam STAR, supaya kita dapat kelihatan lebih kukuh dan orang luar akan hormat dengan kita sebab kita bersatu padu, tidak ada pergaduhan dan sebagainya, dan di sinilah kita. Dan saya rasa Parti Solidariti Tanah Airku STAR inilah menjadi harapan kita untuk membawa kita ke perpaduan yang lebih erat lagi. Sementara itu, Setiausaha Agung STAR Datuk Guandi Kohoi menerusi paparan Facebooknya menyatakan setakat 28 Februari, STAR mempunyai 340,000 keahlian dan bakal mencecah 400,000 ahli. Turut menyertai STAR ialah bekas Adun Bingkor, Datuk Justin Guka. Dan selama 5 tahun saya mengamati semua parti-parti politik yang ada di Sabah ini, dan saya dapati konsistensi ataupun kecekalan pejuang-pejuang STAR
seperti Presiden Parti begitu cekal, lantang dan konsisten untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah, terutama sekali kepada ME 63. Maka pada 19 hari bulan Februari saya telah mengambil ketetapan satu keputusan untuk memilih Patista sebagai wadah perjuangan saya. Dan saya berterima kasih atas kepimpinan parti ini dengan terbuka telah menerima saya untuk masuk dan menyertai parti ini. Dan saya berusaha berjanji untuk terus berjuang di dalam Patista ini walaupun kemasukan saya adalah tanpa syarat. Jadi yang penting saya juga dapat mengambil peranan untuk turut memperkukuhkan perjuangan parti ini, terutama sekali kepada tuntutan-tuntutan kepada hak-hak Sabah, hak-hak rakyat. Yang ini akan menambahkan kekuatan kita untuk memastikan kemenangan kita di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Gini juga sedikit sebanyak akan membantu memperkuatkan perjuangan kita untuk menuntut hak kita dan hak Sabah di dalam ME 63. Saya percaya penyertaan mereka adalah atas kesadaran bahawa perlunya kita bersatu, perlunya kita meninggalkan persengketaan kita di dalam politik. Sabah akan menuntut hak kutipan hasil produk laut. Kerajaan negeri akan menuntut hak mengutip hasil produk hidupan laut di Sabah daripada Kerajaan Persekutuan. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, dengan mendapatkan hak dalam sektor perikanan, Sabah mampu menarik masuk pelaburan dalam industri berkenaan. Jeffrey berkata langkah ini perlu diambil kerana kerajaan negeri tidak mempunyai hak mengutip hasil daripada produk kehidupan laut kecuali produk dari air tawar dan aquakultur. Keadaan itu menyebabkan Sabah kerugian hasil jutaan ringgit. Beliau berkata sektor perikanan Sabah menjana pendapatan hampir 800 juta ringgit setiap tahun. Hasil ini diterima secara langsung oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Jeffrey berkata keadaan ini perlu diperbetulkan secepat mungkin. Ia bagi membolehkan Sabah mempunyai kuasa bagi mengawal industri itu termasuk pengeluaran lesen perikanan. Pelan pembangunan diluluskan dalam tempoh 6 bulan. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan akan memastikan semua pelan pembangunan di negeri ini akan diluluskan dalam tempoh 6 bulan. Menterinya Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kelulusan pelan itu dipermudahkan bagi mengurangkan pertemuan secara fizikal antara pemohon dan pegawai. Ini bagi mengelakkan perundingan di bawah meja. Beliau berkata pegawai terlibat perlu melaksana tugas dengan sebaiknya bagi memastikan hanya pelan pembangunan yang layak saja diluluskan. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat delegasi Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China Datuk Seri Tiong King Sing di Wisma Enterprise kemarin. Kunjungan itu sempena lawatan kerja bersama Majlis Perniagaan Malaysia China. Antara peluang-peluang pelaburan yang berada dalam bidang kuasa kerajaan tempatan dan perumahan adalah pengurusan sisa pepejal, pengurusan sampah dan juga teknologi bangunan untuk perumahan dan perancangan bandar. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru di Sabah kembali meningkat dengan 99 kes dilaporkan hari ini berbanding 74 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 53,486 kes. Tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, satu kluster baru direkodkan iaitu kluster industri Inanam dengan 20 kes kumulatif. Kes indeks adalah seorang pekerja kilang plastik yang dikesan positif melalui saringan bergejala di Klinik Kesihatan Inanam
pada 27 Februari lalu. Tawau mencatatkan bilangan kes harian tertinggi di Sabah dengan 27 kes positif hari ini, diikuti Keningau 21 kes dan Kota Kinabalu 16 kes. 16 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala satu daerah lagi, iaitu Papar, hanya mencatatkan satu kes. Daerah penampang bertukar dari zon merah ke zon jingga. 92 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 629 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 9,403 orang telah menerima suntikan vaksin di Sabah. Selaras kebenaran aktiviti sukan dan rekreasi, Kerajaan Negeri mengeluarkan prosedur operasi standard SOP, antaranya berkaitan penganjuran pertandingan dan kejohanan sukan tanpa kehadiran penyokong. 283,526 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Isteri Ketua Menteri Datin Sri Julia Salag antara penderma darah yang tampil membantu mengisi tabung darah Persatuan Bulan Sabit Merah Tuaran pagi tadi. Julia melahirkan rasa gembira melihat sambutan baik yang diterima kerana berjaya mengumpulkan 500 pain darah dalam 26 program yang dilaksana sejak tahun lalu sehingga kini. Turut hadir ialah Adun Tamparuli yang juga pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah Tuaran, Datu Jahid Jahim dan isterinya Datin Maliana Ugau dan pengarah Hospital Tuaran Dr. G. Mohan. Selain menganjurkan program derma darah, Persatuan Bulan Sabit Merah juga menyumbang 3,000 pelindung muka dan penutup kasut untuk petugas barisan hadapan. Persatuan itu turut menyediakan keperluan serta bakul makanan kepada golongan memerlukan. 316 pendatang asing tanpa izin parti Filipina diantar pulang ke negara asal melalui Pelabuhan Sandakan semalam. Pengarah Imigresen Sabah, Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin berkata, pengusiran itu adalah siri pertama bagi tahun ini. Semua parti warga negara Filipina itu sebelum ini ditahan di Depot Imigresen Tawau sejak tahun lalu. Mereka diantar pulang ke Pelabuhan Zamboanga, Filipina. Program ini sebahagian daripada proses pengusiran berterusan bagi tahanan di Depot Imigresen seluruh Sabah. Sabah memulakan saingan Liga Super musim ini dengan berkongsi satu mata selepas seri satu sama dengan Melaka United di Stadium Hang Jebat, Melaka malam tadi. Tuan rumah Melaka United bagaimanapun buntu mencipta jaringan walaupun menguasai perlawanan sepanjang 45 minit pertama. Sabah berjersey merah akhirnya melakukan kejutan apabila berjaya merobek gawang tuan rumah menerusi rembatan kencang Hamran Peter yang menewaskan bekas penjaga gol kebangsaan Khairul Fahmi Cik Mat pada hujung babak pertama. Akhirnya, pemain sayap kanan Melaka United S. Kumahran berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-63 menerusi hantaran Norde sekaligus melegakan tuan rumah. Keputusan muktamad di Stadium Hang Jebat, Melaka United 1, Sabah 1. Saya Hikmah Juni, Konsopatan.